Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the channel, guys. Right, so in this video kita nak buat video special, okay, iaitu topik nombor 1 yang orang minta, right? That is cara saya screen counter ataupun kaji counter lah, okay, untuk saya membuat entry, right? Okay, saya tahu saya dah lama juga tak upload video, okay, sebab adalah busy sikit, right? Okay, jadi insyaAllah kita dah free, right? Dan insyaAllah memang kita plan akhir bulan ni kita nak buat sharing session lagi, okay? Itu topik candlestick, right? Cara saya buat trading plan, cara buat sebagainya, okay? Nanti kita akan bagi details lah, right? Stay tune. Okay, jadi for today, right, kita akan sharekan topik ni, ya, okay? Kita akan fokus on topik cara saya screen counter ni. Okay, macam ni. Memang ada beberapa kaedah, okay? Okay, you guys need to know that ada beberapa kaedah yang saya gunakan untuk screen counter ni lah. Okay, jadi maybe dalam video ni kita tak share semualah. Tak sempat lah kot, okay? Right. One of the technique yang cara saya screen counter is, okay, first one okay, is menggunakan sector. Okay, right. Jadi, okay, kita tu intro kita. Alright, before we jump into our topic, saya just nak cerita sikit kenapa saya share pasal IPO ni, right? Dan apa maksud saya. Okay, saya sharekan link dan saya ada cakap boleh ambil peluang kepada yang pandai trade IPO. Alright. Okay, macam ni. Bila saya maksud saya pandai trade IPO ni bukan you baru beli daripada bank semua. Okay, you kaji fundamental dan you beli dari MITI ke, bukan. Maksudnya lepas dia dah listed. Okay, maksudnya macam 7 Siti pagi ni dia listed kan, hari tu you baru nak start trade. Okay, maksudnya you dah kaji siap-siap pasal IPO tu lah. So saya ada bagi link. Dia tak payah kaji sangat pun actually lah kalau you nak trade in terms of momentum trading ni. Okay, you nak kena faham sikit je lah. Okay, dan alhamdulillah kita dapat 7 Siti. Okay, actually memang ada cara nak trade IPO ni. Bukan you beli IPO dari bank, dia memang ada. Lepas dia listed, memang ada teknik yang kita pakai. Okay, itu actually teknik breakout lah. Right? Okay, tu. Okay, kenapa saya share trade IPO ni. Okay, insyaAllah next IPO ada banyak lagi IPO incoming. Okay, itu ada peluang. Sebab normally dia akan bagilah 10%, 5 to 10% lah insyaAllah dia akan bagi. Okay, IPO. Right? Kalau pandai trade. Okay, tu motif saya share. Right? Jom kita jump into our topic. Alhamdulillah guys, QS muna gerak. Okay, saya ada beli QS. Alhamdulillah. You guys boleh tengok. Bila saya share ni guys, jangan salah anggap. Bukan buy call. Tapi apa yang saya nampak dari chat tu dan in terms of dia nak buat breakout ke. Okay, bukan buy call. Disclaimer. Right, you guys boleh nampak kat situ lah. Okay, clear okay. Right. Okay, tu QS. Alhamdulillah. Sama-sama kita record ni pun dia dah naik. Right. Teknik pertama yang kita nak kongsikan sorry, is by sector. Maksudnya you screen counter by sector, menggunakan sector. Okay, apa maksud saya menggunakan sector ni? Okay, actually dia ada banyak kaedah, right, cara you nak trade. Okay, especially being a momentum trader guys, dia amatlah penting. Tak kisahlah you nak intraday ke. Ada yang cakap, tuan boleh tak share teknik intraday ke apa. Bagi saya paling penting is you faham market. Maksudnya you tahu sentimen market tengah imply apa. Okay, saya nak cakap awal-awal ni adalah untuk momentum trader Okay, kalau kepada yang swing ke, swing pula, invest ke apa ke, tak sesuai sangat lah kot. Right? Maybe sesuai, tapi saya nak cerita pada day trader pula, sorry, momentum trader. Okay, bila you dah faham sektor apa, okay, dan you cari counter dari sektor tu. Okay, macam mana nak cari sektor? Okay, saya cerita kat terus. Kenapa saya kena cakap satu persatu guys? Saya takut nanti you guys, confused dan sebagainya. Okay, you guys boleh pergi kat sini, adalah platform M+. Okay, you boleh pergi dekat summary by sector. Okay, that is one of the technique. You pergi summary by sector. Okay, you tengok sektor mana tau. Okay, yang tengah imply. Apa maksud imply ni? Yang banyak naik lah. Yang lain ni. Okay, right. So, macam sekarang ni, hari ni kita tahu macam, okay, maybe tak ada sangat. Contoh. Okay, tak ada. Okay. Right. Dan maybe you tak boleh pakai lah teknik ni. Ni healthcare contoh ada. Right. You boleh pergi ke healthcare. Contoh, healthcare you nampak sebelah hijau. Right. You pergi ke healthcare, you tengok. Okay, apa yang sebelah hijau tu? Nampak? Okay. Dan you, bila you dah jumpa sektor you, yang ni kita tengah cerita pasal cari sektor dulu. Okay. Macam semalam you guys tahu, sebelum kita cari counter, kita nak cerita sektor dulu. Right? Macam contoh semalam you guys tahu that saham-saham minyak, contoh energy. So you boleh take saham energy. Okay, tapi bukan nak cakap keburukan. In terms of energy ni, actually energy punya, kepada yang sesiapa dah biasa trade, dia agak dia macam this one day show lah orang panggil. Okay,
Dia macam dia naik dan dia akan slow down sikit. Dia agak slow lah yang lain dia. Okay. Dia bukan tak bagus. Dia agak slow sikit. Kepada sesiapa yang yang memang tak boleh nak hold lama, yang memang tak nak niat nak hold lama, dia agak problem sikit lah. Okay. Jadi contoh macam sektor-sektor yang kita boleh nampak yang hari tu in play, sektor steel. Apa lagi baru-baru ni? Baru-baru ni lah. Steel, healthcare pun hari tu, ya. Healthcare. Right, baru hari tu kan naik. Kau punya naik. Contoh, okay. Right. Jadi bila you dah okay, tu adalah cara cari sektor. Ni summary by sektor. Okay, ni satu. One of the technique lagi is you tengok macam apa yang tengah in play in terms of luar, market luar. Right? Contoh minyak, saham minyak, right? Memang you tak tahu lagi energy. Contoh sebelum energy nak naik lagi lah. Maksudnya sebelum berusaha punya sektor energy dah naik tu, you dah ready siap-siap. Contoh you tengok minyak mentah dunia naik, okay, harga emas dunia naik, contoh. Okay, you tahu. Okay, bukan sektor saja. Okay, sub-sektor pun lah. Okay, contoh emas ni ada sektor apa, ada sub-sektor apa. Contoh, you kena faham benda tu lah. Okay, sebab kita nak cerita dulu sektor ni sebab bila you dah jumpa the right sektor tu, dia akan menolong you sikit untuk you nak untung lah, senang sikit nak untung. Okay, right. So itu adalah teknik dia. Sama ada you pergi kat summary by sector. Okay, you cari satu-satu. Okay, you cari satu-satu. Jadi kita akan cerita lepas dah jumpa apa kita nak buat. Okay, tu satu. Yang kedua is you tahu. Okay, maksudnya you are aware lah of market luar. Contoh macam saya cakap tadi lah. Ataupun Dow Jones pula. Nasdaq tengah naik. Okay, Nasdaq obviously related dengan contoh saham teknologi. Okay, apa lagi? Benda-benda macam tu. Macam saham minyak. Okay, minyak mentah dunia naik. Itu kedua. Okay, right. Itu adalah cara untuk nak cari sektor. Right. Alright, you guys kena tahu that kaedah yang first kita nak share ni adalah based on sector. Okay. Maksudnya ada kaedah-kaedah lain kita tak pakai based on sector pun. Maksudnya kita terus pakai contoh based on 52 weeks high. Based on gap up in terms of top gainers. Right. Based on counter tu sendiri. Kalau ada rumours pasal counter tu, contoh. Okay, ada news pasal counter tu. Okay. Itu cerita lain. Yang first ni adalah paling basic. Supaya you boleh faham. Okay, macam ni. Bila you dah jumpa counter, sector. Right? Contoh tadi kita jumpa sektor okay, healthcare. Right, nampak? By the time kita cakap pun kita dah jumpa dah naik, dah atas tak naik lagi lah. Okay, you dah jumpa healthcare. Dan counter healthcare yang you suka, contoh lah macam saya cakap tadi, HLT, contoh. Okay, right. So, apa yang you boleh buat is, you pergi dekat HLT, okay. You boleh search satu, tak ada masalah. Okay. Ini yang saya selalu buat lah. Saya akan tackle saham yang saya minat dalam sektor tu. Okay, let's say lah, kalau you belum biasa lagi, right, you tak ada lagi saham yang you dalam sektor tu. Tapi you boleh buat is, yang ni kaedah saya pakai lah. Search by sector, okay, whole market, right, pergi kat sini, okay, search by sector. Ni M plus ya, whole market. Kepada yang tak pakai M plus, memang saya minta maaf, saya tak tahu macam mana, right. Search by sector, whole market, alright. All sectors kan. Ini adalah all sectors, right? Okay, let's say energy, healthcare tadi kan. Okay, all sectors, right? Maksudnya termasuk semualah subsektor under dia, under healthcare tu. Okay, right. Apa yang saya selalu pilih is volume traded. Okay, descending ni maksudnya paling banyak volume ke paling rendah. Okay, descending. Nanti dia akan keluar macam ni. So normally saya akan screen counter-counter yang dekat-dekat atas lah. Contoh macam contoh K+, okay, LKL ke, LKL ni saya kurang minat lah. Okay, contoh lagi Adventa, okay, apa lagi, contoh, right. So bila you dah jumpa, okay, apa nak buat kalau dah jumpa, contoh lah K+, contoh K+, right, K+, contoh okay, apa nak buat, contoh bila you dah jumpa dalam sektor tu, right. Ni lah teknik yang ada orang ramai tanya that, Tuan, macam mana nak trade breakout ni sebab normally by the time saya realise yang dia breakout dah tinggi. Contohlah, resistance kat sini kan. By the time you realise dah dekat sini. So, dia agak problem lah you nak masuk sebab dia dah banyak. Dia dah terlepas rally yang pertama yang breakout awal-awal tu. Kita nak yang awal-awal tu kan. Macam mana you nak masuk awal? Macam mana you nak sedar is you kena kaji. Bila sektor tu bergerak, normally dia bukan terus breakout. Faham tak? Bila sektor tu gerak, contoh macam healthcare bergerak sekarang, you kena standby.
So, apa you boleh buat? Okay, you dah cuma counter you. Contohlah, you ambil 3-4 counter daripada sektor tu. Contoh. Ini first counter kita adalah K+, contoh. Okay, you boleh buat. Okay, dekat mana you nampak critical lah, contoh. Dekat sini. Satu, testing kat sini kan, contoh. Okay, you boleh buat alert dekat sini. Okay, buat alert siap-siap, contoh kat sini. Ataupun you nak ambil resistance lagi dekat, actually tak ada masalah. Dia depends on you. Dia subjektif actually resistance ni. Mengikut time frame. Contoh you nak pakai time frame hourly kan, 5 minutes kan, obviously lain resistance ni, betul. Okay. Jadi dekat sini contoh saya pakai daily, okay, resistance yang clear dekat sini. So saya akan buat contoh dekat sini alert contoh. Okay. Alert buat kat sini. Okay, resistance line kat sini. So bila dia cross je line tu, you akan dapat notice. So you tak tertinggal. Okay. By the time you realize dia bunyi ting, time dia bunyi ting tu awal. Maksudnya contoh lah dekat sini 2 let's say lah kat sini 2600 kan. By the time dia punya tick tu dia maybe 2610 ataupun dia jatuh sikit lah balik kadang kan macam tu kan. Dia dekat area tu. So you faham lah, okay. Dia baru breakout. Nampak tak? Itu adalah teknik yang kita pakai untuk tak tertinggal. Itu adalah counter pertama. You dah buat alert. Contoh ni kan. Buat alert kat sini contoh. Okay. Dan contoh lagi HLT pula. Okay. Nampak? Buat alert around here. Contoh. Okay. Nampak? Kenapa? Sebab saya nampak contoh lah. Saya nampak critical level kat sini. Testing. Testing. Kan? Kat sini. Right? Jadi buat alert before that. Sebab saya takut tertinggal contoh. Okay. Jadi you buatlah 2-3 counter ke, you ambil lagi Aventa ke contoh kan. Dari sektor tu. Itu satu sektor. Carilah pula lain sektor lain. Nampak? Mudah tak? Okay. Tak perlu you nak cari, ada yang tanya macam mana nak cari 1000 counter kan kat bursa. Ada nak rata counter syariah macam mana? Inilah teknik yang antara orang pakai, iaitu based on sector. Okay, itu adalah one of the teknik lah. Okay. Jadi faham tak apa saya nak sharekan ni guys? Okay, kepada yang saya rasa basic je kan. Just okay. Sekejap. Alright, before we end our video, kita nak recap apa yang kita dapat dari video ni. Right, macam ni. So tadi you dah cari betul sektor you. Let's say lah you cari 2-3 sektor. Contoh lah healthcare, teknologi kan, dengan contoh lah consumer. Okay, you dah ada 3. So setiap daripada sektor ni you ada 3 counter. So masukkan dekat watchlist you. Dekat watchlist tu you boleh buat contoh bagi nama lah. Bagi nama. Contoh momentum stock. Contoh nama watchlist. You buat watchlist baru kat sini. Contoh. Okay. Yang ni pula. Sorry, ni create new list. Okay. You buat contoh momentum. Okay, momentum. Contoh momentum stock. Dan dalam momentum stock tu yang 9 counter, yang 3 contoh counter daripada setiap sektor tu. Tu adalah watchlist you. Ada 9. Adakah you nak beli 99 tu? Kan? Right? Dalam 99 tu mana yang berbunyi? Contoh nanti ada 2-3 faham tak? Tu hak you lah. Itu adalah ikut pada you lah, subjektif macam saya cakap. Faham tak? Contoh you dah ada 9. Tiba-tiba hari esok tu you nampak memang paling kuat lah. Contoh consumer. Okay, dalam consumer tu you ada 3 dah counter you. Okay, pilih lah. Right? Itu up to you. Ada yang pecah kan. Ada yang dia suka masuk 70%, 30%, dia pecahkan 2. Okay. Contoh macam, sebab normally dia akan gerak sekali. Okay, macam Shelty dengan K Plus kan. Nampak? Dia akan gerak sekali. Okay, kalau K Plus naik banyak lagi normally Shelty akan gerak lah sekali. So, kadang orang buat, dia pecahkan modal dia. Contoh ada 10,000, dia pecah 7,000, 3,000. Ataupun dia masuk semua satu counter, dia fokus satu counter saja. So, bila menggunakan kaedah based on sector ni, you tahu macam mana nak kaji counter, macam mana you akan dapat sektor yang betul. Ayat lain ni lah. Sektor yang in play lah, ayat lain. Okay, sektor in play. So obviously dia akan ada momentum. Apa maksud momentum ni? Dia agak dia gerak laju sikit lah, ayat lain dia sebenarnya. Okay. Jadi saham-saham yang macam contoh kita cari tadi daripada sektor, adakah based on volume sahaja? Bukan. Nampak tak tadi? Saya ambil dari atas kan. Contoh K Plus, Advanta saya ambil, nampak tapi saya skip. Perasan tak? Kalau perasan tadi saya skip, ada yang macam yang mengarut yang nama saya tak pernah dengar, saya tak adalah trade. Okay, contoh macam Warren yang bukan syariah, contoh. So, benda tu. Ataupun volume banyak tapi tak naik pun. Tu problem lah. Okay, benda tu subjektif. Right? Dia ikut keadaan. Okay, jadi bila you dah ada benda ni, you akan tak tertinggal. You ada watchlist you, ada 9 counter kan tadi, betul? 3 counter contoh dari setiap sektor.
So lepas you dah buat entry, macam biasalah trading plan saja. Okay, itu adalah cara untuk kita tak nak tertinggal saham-saham breakout. Okay, terutamanya kepada player-player breakout. Okay, right, kalau you ada soalan, you guys boleh tanya je dalam grup Telegram tu lah. Kita ada tinggalkan link grup Telegram kat bawah. InsyaAllah akhir bulan ni kita akan buat sharing session lagi ya. So kepada yang berminat, okay, stay tune. Okay, right guys, thanks for watching. Okay, kalau ada soalan just tanya. Right, I'll see you in the video. I'll see you in the next video. Bye.